Amin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Okey, kita alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ketiga Ramadan, ya. Hari ini hari ketiga Ramadan dan alhamdulillah Allah pilih kita untuk masuk kelas awal sebab kerusi kita tak ramai, kerusi kita ada 100 saja. Jadi tahniah, Allah pilih kita berada bersama dan dapat dengar first hand. First hand. Maknanya kita dapat cerita real, direct. Baca, dengar surat cerita Allah ni first hand. Okey, dan yang tak dapat masuk tu, orang yang ke 101, dia terpaksa dengar second hand lah. Dia kena dengar cerita yang daripada orang lain, daripada anda semua yang akan bakal mencoret di luar nanti. Dan terima kasih kepada yang baru masuk, kalau boleh tolong mutekan suara supaya speaker dia detect satu saja. Kita punya mikrofon Zoom ni dia akan detect satu suara saja. Dan anda boleh kuatkan audio supaya orang keliling kita dapat dengar. Satu. Yang kedua, supaya ayat-ayat Allah ni bergema dalam rumah anda. Jadi setan-setan yang dah kena ikat tu dah terlepas dah. Ada lagi setan-setan yang tak terikat tu. Yang setan-setan tak terikat ni bangun pagi dia buka-buka TikTok. Kan? Itulah dia setan-setan. Okey. Kemudian kita akan sambung tadabbur kita. Tadabbur kita ayat surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Kepada yang baru masuk, saya type balik dan tipik di bahagian paste, di bahagian apa nama ni? Chat ni. Bahagian chat boleh tengok surah Ar-Rahman ayat 17 hingga 40. Satu hari kita baca satu muka. Muka surat 532 dan kita akan tadabbur sambungan ayat 28 hingga 30. Cerita dia best, sangat best. Jadi alhamdulillah, sebelum kita mula, jom kita beristighfar dulu 3 kali, kemudian kita baca Al-Fatihah, kemudian kita sama-sama membaca surah Ar-Rahman dengan bersama-sama lah, dengan tartil dia panggil, dengan tartil. Lepas tu baru kita tadabbur. Okey. Sekarang ada 68 orang. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita akan baca surah Ar-Rahman yang baru masuk ayat 17 hingga 40 muka surat 532. Ada ditulis di bahagian chatting tu. Jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق Allahul Azim. Jadi alhamdulillah, terima kasih Abang Amir tolong apa ni? Abang Amir kemaksu tu yang tolong kita bukakan ayat. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita akan pergi kepada ayat kita. Kepada ayat kita akan baca sambungan daripada yang semalam. Sambungan daripada yang semalam. Okey, ayat 29. Ayat 29 dan 30. Baik, apa yang Allah kata sambungan daripada ayat ini. Okey, ayat 29, dalil akli bahawa semua hamba berhajat kepada Allah. Kita ni makhluk. Kita ni hamba kepada Allah. Hamba. Allah itu Tuhan. Jadi ayat 29 hingga 36, ia mengandungi dalil kekuasaan Allah. Allah berkuasa memberi balasan baik dan buruk. Ayat ni cerita Allah ni ada kuasa. Allah nak bagi kita jadi baik, jadi baik. Allah nak bagi kita tak baik, jadi buruk pun jadi buruk. Dan Allah kalau nak bagi, dia bagi macam tu je. Kalau Allah nak bagi kita kurus, kejap je kita kurus. Kalau Allah nak gemukkan kita, kejap je kita gemuk. Nampak? Dan sebab apa orang dia nak turun berat macam kita tak berjaya? Sebab dia tak ikut apa yang Allah suruh. Dah perintah dah melalui Rasulullah kan. Rasulullah kata, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita pagi makan, tadi Ustaz Bukhari dah cerita daripada pengalaman dia sebelum kita masuk kelas dia kan. Pagi dah 5-6 bungkus nasi lemak, lepas tu malam lagi, tengah hari lagi, pukul 2 lagi, nampak? Sebab kita yang buat badan kita jadi macam sekarang. Baik, bukan itu nak cerita. Kita nak cerita bahawa kalau Allah nak bagi kita jumpa pagi ni, link ni, kita jumpa. Kalau Allah bagi kita masuk link ni pagi ni, jumpa. Kalau tak jumpa password lah, tak jumpa link lah, line tak ada lah dan sebagainya. Jadi macam-macam. Kalau Allah nak bagi, tak jadi. Tapi kalau Allah nak bagi jadi tu senang sangat. Contoh, saya pun ada cabaran lain. Maksu pun ada cabaran lain. Saya duduk kat Lubuk Merobor. Nama pun dah Lubuk. Kan? Jadi lain memang susah. Tapi bila kita hendak bagi jadi, anda semua dengan izin Allah, saya pun dapat bersiaran, dapat berjumpa dengan semua wajah-wajah yang manis. Kenapa moncong tu Fatin? Kan, dapat jumpa wajah-wajah yang manis. Kan, pagi ni senyum manis semua. Saya nampak muka semua, setiap orang. Saya nampak semua. Baik. Seperti yang telah selalu kita sebut, orang Arab memang kenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Orang dulu ni dia mencari kat mana Tuhan. Dia berjalan, nampak gunung besar, ya inilah Tuhan. Tapi bila gunung tu kena tiup angin ke apa benda ke, hilang gunung tu. Tak nampak, ditutup oleh awan. Lah Tuhan kita dah hilang, dia cari Tuhan lain lah. Dia tengok, oh laut. Oh laut mungkin Tuhan kita. Tapi bila laut tu dah hilang, berombak ke apa, tak boleh, Tuhan ni kau ajar. Tukar Tuhan lain. Matahari, oh matahari mungkin Tuhan kita. Tapi bila malam matahari hilang, oh tak boleh jadi Tuhan. Malam ada Tuhan baru, ada bulan. Jom kita sembah Tuhan. Tuhan bulan. Siang Tuhan hilang. Tak boleh, kita cari Tuhan.
Orang dulu dari dulu mencari Tuhan, tetapi kita alhamdulillah lahir dah Islam. Syukur tak? So pegang dah dia ni, tarik nafas. Alhamdulillah, ya Allah, aku bangun pagi ni aku Islam. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Tarik nafas. Alhamdulillah, pagi ni aku bangun-bangun pagi ada link dapat masuk tadabbur mengaji Al-Quran. Nampak betapa Allah sayang dekat kita ni. Allah nak bagi kita pada 3 Ramadan dapat berkumpul dalam kelas. Allah pilih 100 orang je. Besok kita ada 500 orang, tak tahulah kan. Allah pilih 100 orang je. Orang yang ke 101 tak boleh masuk dah. Nampak kasihnya Allah pada kita. Baik. Orang Arab memang kenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi, pentadbir alam dalam perkara yang besar. Tetapi apabila mereka berdoa, mereka bahagikan doa mereka. Orang Arab ni dia sembah macam-macam. Berhala lah, apalah. Duduk kat Mekah, sembah berhala. Dalam perkara besar, mereka minta kepada Allah. Tetapi untuk perkara-perkara kecil, mereka minta kepada berhala dan malaikat. Atau apa-apa saja yang wakil mereka jadikan. Kononnya entiti-entiti itu adalah wakil kepada Allah. Nampak? Bukan orang Arab je, kita pun sama. Kita ni bila ada masalah kan, kita minta ya Allah kan, selesaikanlah masalahku, coronavirus ni apa semua kan, kita minta dengan Allah. Tapi masalah-masalah kecil, tak boleh lah Ustaz, macam mana saya tak jumpa link lah Ustaz, tolonglah kan. Bagikan saya link ni, nampak? Minta dengan manusia. Bukan saya yang berkuasa memberikan link, bukan maksud yang berkuasa memberikan link. Semuanya dengan izin Allah. Menjadikan kita dapat berjumpa pagi ni. Baik. Allah sebut, yas'aluhu man fis sama'i wal ard. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Sekian makhluk yang ada di langit dan bumi sentiasa berhajat dan memohon kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Tiap-tiap masa, kullu yawmin huwa fi sya'n. Tiap-tiap masa dia dalam urusan mencipta dan mentadbir makhluknya. Allah ni tak pernah lupa kepada manusia, tak pernah lupa kepada makhluk. Allah tak pernah abaikan walau sedetik pun. Tak adalah Allah tertidur kejap macam kita kan, duk layan nak send video ke apa ke, nak send WhatsApp, nak balas WhatsApp, nak send link dekat team, tiba-tiba tertidur. Tak ada. Allah tak pernah abaikan kita. Begitu juga dengan makhluk lain. Bayangkan dunia ni berpusing, berputar, hari ni masih 3 Ramadan, tetap 3 Ramadan. Dia tak ada pun terlambat 1 minit. Masih kita kat 2 Ramadan ataupun tercepat hari ni 4 Ramadan. Tak ada. Allah tetap perfect, tak pernah miss satu saat. Sebab tu kalau kita mati pun sama, takkan cepat sesaat, takkan mati sesaat. Allah ni aturan dia tetap tepat pada makhluknya. Baik. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Apa maksudnya? Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi sentiasa meminta kepadanya. Semua ni minta pada Allah, bukan pada benda lain. Semua makhluk di alam ini berhajat kepada Allah dalam segenap hal, termasuk kita. Sama ada mereka sedar atau tidak. Mereka minta kepada Allah atau tidak. Mereka tetap memerlukan Allah. Jangan sombong. Jangan sombong. Kita ni makhluk Allah. Kita ni hamba Allah. Allah itu Tuhan. Oleh itu, walaupun orang kafir tidak mengaku kewujudan Allah, mereka tetap memerlukan Allah. Nampak? Kadang-kadang kita dengar, mintalah Tuhan Allah ini kurangkan ini virus corona. Nampak? Mereka sendiri pun, bayangkan di China, orang Islam sembahyang, mereka pun berebut untuk sembahyang. Sebab nak bagi laluan. Tuhan kita ni, Allah ni mungkin boleh hilangkan virus ni di China. Nampak? Dan di Eropah sendiri bagaimana mereka minta azan dilaungkan di gereja-gereja. Nampak? Kan? Kita dah sebut dalam kelas-kelas sebelum ni bagaimana kalimah Allah itu memberi satu kuasa yang luar biasa. Kita sebut Allahu Akbar kan. Kita dengar laungan tu, perkataan tu pun dah datang aura dia. Dan Mak Saleh tu sendiri, orang bukan Islam tu sendiri, bila dia dengar kalimah Allah, dia pun bergetar hati. Kita ni tak bergetar. Kita lain, dengar tu bergetar tulang rusuk. Kan? Kita sebenarnya, kalau kita dengar betul-betul, kita mendengar perkataan Allahu Akbar, kita akan rasa sebenarnya aura Allah tu datang meresap pada kita sebenarnya. Baik. Oleh itu, walaupun orang kafir tidak mengaku kewujudan Allah, mereka tetap memerlukan Allah, dan apa sahaja hajat yang mereka ingini, mereka minta kepada Allah sebenarnya, sama ada mereka sedari ataupun tidak. Nampak? Quran dah sebut 1400 tahun. Kita baru tengok berita beberapa minggu lepas. Mereka pun menyembah, cuba juga ikut orang Islam sembahyang dengan tak ada wuduk, dengan kiblat tak ke mana-mana. Nampak? Kita ni sembahyang 5 kali 5 waktu pun kadang-kadang miss. Nampak? Macam mana? Kan? Kita semua kena minta segala hajat kita dengan Allah sahaja. Bukan dengan benda lain, bukan dengan tangkal, bukan dengan makhluk. Tidak layak kalau kita minta kepada selain Allah.
Sebab Allah yang berikan. Macam Hindu, mereka akan minta kepada dewa. Kita pula ada yang minta kepada Nabi, malaikat dan sebagainya, supaya menyampaikan hajat doa kita kepada Allah. Itulah yang dinamakan tawassul perantaraan. Ini satu lagi ceritanya. Contohnya, kita ni suka pergi kat kubur. Kubur contohnya kan. Ni kubur ulama ni. Dekat Lubuk Merbau ada. Siapa nama? Almarhum Idris Al-Marbawi. Kubur dia. Jadi orang pergi kat kubur. Kalau pergi kubur untuk ziarah, mengagumi tulisan beliau, tak apa. Tapi kalau kita pergi untuk minta, ya Allah bagilah aku kekuatan untuk apa bla 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 jadi kurus contohnya. Tak boleh. Bukan minta pada kubur, bukan minta pada malaikat. Bukan minta ya Allah, Ustaz, dengar cerita Ustaz nak pergi Mekah. Boleh tak saya nak kirimkan doa? Sebenarnya kita sendiri kena doa, tak payah kirim-kirim ke orang. Kita nak doa ni tak payah pergi Mekah. Dekat sini pun doa tu sampai ke Mekah. Doa tu direct terus naik ke langit. Apa susah? Tapi kita ni suka dah jadi adat dan kebiasaan. Tolong doakan saya Ustaz. Ni saya nak cerita sikit materi Ustaz Nasrullah. Saya tak ingat yang keberapa tetapi sangat luar biasa. Kita selalunya kita minta orang doa kat kita. Itu benda biasa. Tetapi kalau kita nak buat sesuatu yang luar biasa, kita kena buat terbalik. Kita kena buat terbalik. Tulis ni materi dia. Nama dia kickback. Kickback ni kita tendang balik, terpelanting. Kalau kita doakan orang, malaikat mengaminkan dan mendoakan balik pada kita. Contoh, saya doakan, ya Allah bagilah jadi Maksud ni jutawan pemurah kan. Lepas ni dia boleh buka link ni jadi 500,000 orang dan ramai orang boleh dapat manfaat contohnya. Dan saya doakan yang mendengar ni pagi ni ada 99 orang, tinggal lagi satu kerusi je kosong. Saya doakan semua orang pagi ni kan, semua kaya berjaya dan semua akan pergi next level. Kalau anda sekarang senior consultant akan pergi kepada terus supervisor. Kalau anda sekarang supervisor terus capai world team. Ni doa 3 Ramadan tau. Ustaz sebut masin tau. InsyaAllah amin. Lepas ni memang amin. Masin nanti boleh tulis kat situ. Ya Allah, aku mentadabbur Al-Quran, dengar kalimah-kalimah cinta daripada Allah, naik level. Kan? Maknanya, saya doakan anda semua. Kalau anda sekarang ni world team, nak pergi ke AT world team, tiba-tiba dapat 4 orang yang buat 2,500 orang, terus dapat capai 10,000, terus AT world team. Nampak? Power. Dan saya doa semua AT world team terus capai 7.5. Kalau tak faham tak apa. Sebab anda akan faham bila sampai masanya. Kita tak faham sebab kita tak peduli, tak ambil tahu. Dan masing-masing tak tahu pun apa next level, apa next step, macam mana nak masuk syurga. Macam mana, ni cara nak masuk syurga ni, nak bertadabbur. Cuba kalau kita nak naik level, macam mana cara nak naik level. Rupanya kita kena capai VP sekian, kita kena buat pahala-pahala sekian. Contoh, gitulah dalam kehidupan kita. Baik, sambung balik tadabbur ayat. Baik, ayat ini menjelaskan kita memerlukan Allah dalam setiap hal dan perkara. Kepada Muslim, mereka akan meminta kepada Allah. Tetapi bagaimana dengan orang kafir? Mereka kata mereka tak minta pun kepada Allah. Ini orang kafir kan? Jawapannya adalah perkataan yas'aluhu bukan sahaja bermaksud meminta, tetapi juga bermaksud bergantung. Walaupun mereka tidak meminta kepada Allah, tetapi mereka masih bergantung dengan Allah. Orang bukan Islam, orang kafir pun sendiri, mereka percaya kepada Tuhan sebenarnya. Tapi mereka tak percaya kepada Tuhan Allah. Tapi sebenarnya hati mereka, ya Allah, powernya orang Islam ni, nampak? Mereka percaya juga dengan Tuhan sebenarnya. Tapi mereka mensyirikkan Allah. Percaya kepada benda lain. Contohlah agama Kristian. Mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada para rasul. Dan mereka ada nama-nama rasul sendiri. Nama orang putih lah kan. Tapi mereka mensyirikkan Allah. Tapi kita jangan mensyirikkan Allah macam orang kafir. Walaupun mulut mereka tidak meminta kepada Allah, tetapi tekak mereka yang dahaga meminta kepada Allah. Jantung mereka meminta oksigen kepada Allah. Dan setiap sel dalam tubuh mereka meminta kepada Allah. Sentiasa sahaja Allah memberikan keperluan dan kehendak makhluknya untuk hidup selagi mereka ditakdirkan masih hidup. Nampak? Kita ni hamba. Allah ni bagi kita jantung ni berdegup setiap saat, tak pernah miss. Bayangkan kalau Allah yang terlupa, tertidur nak mengaturkan jantung kita ni terberhenti 10 saat macam. Terberhenti sekejap aja kan. Kita jadi jam. Tak bernafas 10 saat. Nampak? Begitulah. Kalau Allah takdirkan darah kita tak berjalan, sebab apa kita duk makan lemak banyak sangat. Semalam berbuka puasa, makan brownies, makan nasi Arab kan. Orang duk cerita makan sihat, makan shake, berbuka dengan shake dulu. Tak. Gambar shake, Ustaz, saya berbuka dengan shake. Shake segelas, lepas tu nasi Arab kat sebelah. Tak tahu, Allah tahu. Itu makna dia tidak ada beingness, tidak jujur dengan diri sendiri. Nampak?
Tapi kalau kita sebagai makhluk, kita kena minta dengan Allah. Itu nasib baik Allah tak berhentikan tengah-tengah makan blok kan, sebab kena sakit jantung, sebab kita dah masukkan banyak minyak, lemak, manis, masin dalam salur darah. Tak kena hina nama dia. Baik. Sentiasa sahaja Allah memberi keperluan dan kehendak makhluknya untuk hidup selagi mereka ditakdirkan hidup. Jadi kita ni kena tunaikan amanah kita. Amanah kita jaga badan kita dengan elok. Allah dah bagi kita peluang sihat. Allah bagi kita hidup sihat, bahagia, ada circle yang baik, ada kawan-kawan yang baik. Ada 100 orang dah masuk dalam ni. Circle jutawan pemurah, circle orang-orang yang sihat. Ini bagus logistik kita ni, kena berkawan. Kena berkenalan, kena berkongsi, kena dapat manfaat. Dan yang bestnya, kelas lepas ni yang maksud akan bawa tajuk PDT, yang itu yang kita akan belajar lebih lagi. Tapi kalau anda ada urusan, teruskan dengan urusan-urusan anda, tak ada masalah. Kita tidak ada paksaan. Tapi kalau kerusi tu kosong, orang lain masuk. Okey. Kita teruskan. Kulla yaumin, belum lagi. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Okey, apa maksudnya? Setiap waktu dia dalam kesibukan. Siapa Allah? Allah sentiasa dalam keadaan sibuk untuk memenuhi keperluan makhluknya. Tidak pernah cuti. Bayangkan kalau Allah cuti, jenuh kita. Sentiasa sahaja Allah memenuhi keperluan hamba-Nya. Kalau Allah cuti, tentulah kita semua akan mati. Nampak? Allah tak pernah ambil MC. Allah tak pernah ambil apa-apalah cuti leave, cuti rehat. Tak pernah ambil. Kalau Allah ambil cuti rehat, jenuh kita hari ni kan, jenuh kita. Tak ada oksigen. Oksigen tu Allah bagi free tau. Bayangkan kalau kita berhenti nafas minit. Dan kalau Allah charge, satu tarik nafas 5 sen. Berapa yang kita boleh bayar? Berapa boleh bayar? Tapi kita tetap juga melanggar apa yang Allah suruh. Tak buat apa yang Allah suruh dan melanggar apa yang Allah larang. Nampak? Contoh yang mudah. Semayang, suruh semayang tak? Semayang. Bulan puasa baru dia semayang 5 waktu. Kan orang dalam ni lah, orang kat luar. Allah suruh perintah tutup aurat. Bukan orang dalam ni, orang kat luar. Suruh tutup aurat. Kita ni, alah, pakai selak-selak nampak juga. Jangan. Dia tak boleh separuh-separuh. Nak buat, kena buat penuh. Kalau buat separuh-separuh, tak dapat hasil. Contohlah, macam kita minum shake separuh-separuh. Dapat hasil turun berat? Tak dapat. Tapi kalau kita buat penuh, minum shake pagi, minum shake malam, jaga makan tengah hari, insya-Allah senang je turun macam Ustaz Bukhari turun 46 kilo. Kalau dengar cerita mungkin lepas-lepas ni lah. Senang sebenarnya. Ikut je yang Allah perintah tu. Ada 2 jenis keperluan dari hamba. Satu keperluan yang makhluk itu minta kepada Allah. Tidak kira mereka itu manusia atau jin. Sama ada beriman atau tidak. Sama ada Muslim atau kufur. Keperluan mereka yang mereka minta itu dimakbulkan oleh Allah. Maknanya Allah ni ada sifat Ar-Rahman. Allah makbulkan. Islam ke, tak Islam ke, engkar ke, ikut perintah ke, jin ke, manusia ke, Allah makbulkan. Kerana walaupun mereka engkar, Allah tetap akan beri juga permintaan mereka itu. Kalau bukan Allah yang beri, siapa lagi? Itu sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman. Allah ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim ni dia bagi kepada yang Islam, yang beriman. Ar-Rahman ni Allah bagi kepada semua. Allah bagi nyawa, Allah bagi oksigen ni Allah bagi kat semua. Allah tak pilih-pilih. Kalau Allah pilih lah siapa yang dapat oksigen ni, yang masuk kelas ni je, jenuh. Kita je yang hidup, sekata orang. Yang lain tak hidup. Kan? Kedua, ada perkara yang makhluk tak minta tapi Allah beri juga. Kita tak minta tapi Allah bagi. Pengasihnya Allah, sayangnya Allah kepada makhluk. Sebagai contoh oksigen, baru sebut tadi. Angin, makanan dan sebagainya. Kita ni kan Allah bagi. Syukur, pegang dada ni, ya Allah, syukurnya aku dapat makan shake pagi ni. Yang makan shake lah, kalau yang makan nasi goreng, nasi dengan telur goreng, minta maaf lah kan. Tapi syukur juga dapat makan nasi. Nasi, telur goreng dengan kicap. Kan? Siapa macam tu? Tak payah ngaku, Allah tahu. Okey. Syukur Allah bagi kita makanan, syukur Allah bagi kita angin, syukur Allah bagi kita oksigen. Walaupun makhluk tak minta, tetapi kerana kelangsungan hidup itu memerlukan perkara-perkara itu, maka Allah juga beri kepada mereka. Allah bagi kepada kita tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Sayangnya Allah dengan kita. Kita sayang tak dengan Allah. Inilah surat cinta Allah. Kena baca hari-hari. Lalu kita baca, kita tak bertadabbur, tak baca pengertian. Hari ini kita baca dan kita baca pengertian. Sayangnya Allah dekat kita supaya kita belajar. Supaya kita dengar ayat-ayat cinta daripada Allah. Perkataan sya'nu. Sya'ni bermaksud membuat sesuatu yang kalau kita tak buat, tak ada orang lain akan buat.
Macam seseorang ibu yang menyusukan anaknya. Tidaklah ayahnya boleh menyusukan anak. Ayah boleh susu anak tapi pakai susu mak. Sebab ayah tak mempunyai susu. Itulah syakni seorang ibu. Begitulah Allah sentiasa dalam sifat memberi kepada makhluknya. Sifat Allah. Sifat Tuhan, sifat Tuan memberi kepada hamba-Nya. Kerana Allah sahaja yang boleh beri kepada makhluk, beri keperluan kepada makhluk. Orang lain tak boleh beri keperluan. Allah saja. Lepas tu kena minta-minta dengan Allah. Jangan minta dengan manusia, jangan minta dengan malaikat, jangan minta dengan barang, benda, makhluk. Dalam urusan mengurus alam ini dan kehendak makhluk, Allah tidak pernah berhenti. Allah tak pernah berhenti. Bayangkan dunia ni dah wujud berapa puluh juta tahun dah. Allah tak pernah berhenti berehat. Allah tak pernah berhenti bagi manfaat kepada alam, kepada makhluk. Maknanya Allah sentiasa mengurus dan mentadbir. Tak pernah berhenti walau seminit. Makhluk pun ada juga mengurus, tapi makhluk tidaklah sentiasa mengurus. Kerana ada waktu kita makan dan rehat. Kita ni ada waktu rehat. Kan? Contoh sekarang ni kita berehat. Grup coaching pun ada waktu rehat. 3 hari bulan baru kita mula balik. Kan? Tak lama dah. Lepas ni kita akan masuk booster kalau ada yang join booster. Okay. Ini adalah kerana makhluk bila sudah buat kerja dia akan penat. Memang tengok Ustaz ABE pun penat juga sekarang ni. Walaupun dia dah bagi manfaat banyak, dah tolong orang, duit dia habis berjuta. Jadi contoh Ustaz ABE, kalau nak kaya tolong orang, bagi, tabur lagi. Tapi dia penat sebab apa? Sebab ada mulut-mulut yang bercakap macam-macam. Tapi bukan sebab itu. Sebab dia memang Allah nak uji dia bagi berehat tu je sebenarnya. Allah nak bagi dia rehat. Allah bagi dia ujian macam tu. Sebenarnya dia tak penat pun. Tapi hari ini tidak ada berlaku pada Allah kerana Allah tak pernah penat. Itu makhluk, kita penat. Kita penat. Manusia, makhluk penat. Tetapi Allah tidak pernah penat walau sesaat. Allah uruskan segala perkara. Baik dari segi keduniaan atau keagamaan. Kalau dari segi keduniaan, kita pun sudah tahu. Seperti Allah menguruskan malam dan siang, rezeki dan sebagainya. Dan dari segi keagamaan, Allah juga bagi taufik dan menyesatkan hamba-Nya. Nampak? Dari segi keduniaan, Allah yang uruskan ni. Hidup kita ni, oksigennya dan sebagainya. Tapi dari segi keagamaan, Allah juga yang bagi hidayah. Yang bagi kita jumpa link, yang bagi kita dengar ni, ayat-ayat suci Al-Quran, bersyukur ni. Ada orang ada telinga tapi tak dengar. Ada mata tapi tak melihat. Dia tak nampak. Dalam ni ada ayat Allah yang sayang kepada kita. Hari ni baru jumpa, tahniah kepada yang hari ni kelas pertama dia. Baru jumpa kelas tadabbur. Biasanya kita baca mengaji. Kita baca kosong. Dan saya recommend anda beli ni. Quran ni dia ada tafsir. Saya tak ingat nama apa. Quran Tagi nama dia. Quran Tagi. Dia ada tafsir. Dan dulu saya baca Quran biasa. Feel dia lain. Baca yang ni dia ada terjemahan tepi ni. Dan kita baca dia ada tagging. Warna-warni tu. Dan tagging tu bila kita baca. Contoh kan kita selak je kita nampak. Jangan bersederhana lah. Ayat apa yang kita bersederhana. Jadi kita terus baca dan nampak kita bertadabbur ayat-ayat cinta tu. Nampak kan? Nanti kalau bab ini kita bincang kemudian. Saya tak menjual, tapi kita nak mencerita manfaat yang ada. Baik. Sambung. Maknanya semua Allah yang uruskan. Tidak ada yang Allah tidak uruskan. Timbul pula persoalan di kepala orang yang panjang sangat memikir. Baik. Ni orang yang dia panggil overthinking. Otak dia laju. Dia tak bangun tahajud. Dia bangun tahajud, dia buka handphone. Bangun pukul 4:30 dah, dia buka handphone. Balas mesej, nak ambil gambar syek. Patutnya bangun tahajud dulu. Ni tak apa, dia bangun kencing. Dia bangun kencing, tidur balik. Pukul 5 kan baru dia bangun nak syek. Okey. Ada conteng. Tak apa, dia nak testing tu. Kita beri satu perumpamaan. Timbul pula persoalan di kepala orang yang panjang memikir. Jadi Allah sibuk. Allah sibuk juga. Dia mikir pula. Jadi Allah tak sempat tengok perkara lain lah. Jadi Allah ni asyik menguruskan manusia je, tak sempat buat benda lain lah. Adakah begitu? Tidak sama sekali, dan itu adalah salah faham. Tak boleh nak samakan Allah dengan makhluk. Totally tak sama. Tak sama langsung. Walaupun dalam ayat Allah sebut Allah ada wajah. Allah sebut Allah ada tangan. Allah ada anggota lain. Tapi tetap tak sama. Tetap tak sama. Kita beri satu perumpamaan. Katakanlah kita seorang guru dan kita beri kerja untuk anak murid dalam kelas. Untuk buat tugasan. Guru. Saya guru, tapi guru dah pencen. Sekarang guru dalam nutrisi. Kita berkongsi ilmu. Saya bukan mengajar, saya berkongsi ilmu. Saya bukan pandai. Dalam ni kita ada pakar, ada doktor, ada pensyarah dan sebagainya. Kita berkongsi ilmu sebenarnya. Katakan kita seorang guru, kita bagi murid buat kelas
kita bagi murid dalam kelas untuk buat tugasan. Dalam masa yang sama, kita buat kerja memeriksa tugasan lain. Walaupun kita sedang buat kerja lain, tetapi dalam masa yang sama, tentu kita juga dalam masa yang sama boleh lihat anak-anak murid kita buat kerja mereka, bukan? Tidaklah Allah sibuk sangat dalam mengurus makhluk sampai Allah boleh tertinggal satu pun. Nampak? Itu manusia. Kita boleh bagi kerja ke anak murid dan kita tengah write buku. Itu kita. Itu pun kita terlepas juga. Ada juga anak murid yang buat main pensel, pak tercucuk biji mata. Nampak? Kita tetap tak mampu nak buat tugas macam tugas Allah. Perfect. Allah tak pernah lambat sesaat, tak pernah tertidur sesaat. Kan? Baik, ni ayat yang terakhir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satukah kehebatan Tuhanmu yang kamu hendak dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah sebut ni 31 kali dalam Al-Quran. Allah dah bagi banyak kepada kita manfaat. Tapi kita tak bersyukur. Sekarang ni kita nak minta bersyukur. Sebab itulah lepas ni nanti Maksud akan buat sesi PDT. Kita kena bersyukur. Tulis nota 10 kesyukuran, kan. Nah, siapa yang ada urusan, kita dah 7.5. Siapa yang ada urusan, boleh teruskan dengan urusan. Siapa yang nak stay, kita akan ada sesi PDT lepas ni. Sesi PDT ni apa, Ustaz? PDT is Personal Development and Training. Kita akan duduk bersama dengan lingkaran-lingkaran usahawan yang berjaya, Muslim-Muslim yang hebat. Dan kalau kita rasa kita dah jutawan, kita dah hebat, kita pergi teruskan urusan kita yang lain. Tak payah setia dalam ni. Tidak ada paksaan. Kursi kita penuh dah ni, ada 99 orang. Baik. Kalau ada manusia yang meminta selain daripada Allah, mereka telah menidakkan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kalau ada yang minta kepada selain Allah, kita telah menafikan kesempurnaan Allah. Ada orang Islam yang pergi ke kubur wali, nampak? Dan mereka kata mereka dapat itu dan ini sebab pergi ke kubur. Ada yang doa dengan menggunakan wasilah roh Nabi, nampak? Wali dan malaikat, dan mereka kata dapat itu dan ini, nampak? Percaya kepada benda-benda mengarut, dia nama dia khurafat. Berkait juga dengan amalan yang Islam, tetapi dia khurafat, dia kebergantungan dia dengan benda lain. Tawassul. Ini adalah contoh sifat-sifat syirik. Syirik ni apa? Syirik ni menduakan Allah. Kita sepatut tauhid, mengesakan Allah, tetapi kita menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Ini contoh sifat-sifat syirik yang ada dalam diri manusia yang jahil tauhid. Sebab tu kita kena belajar, masuk kelas. Bukan cari Ustaz Nur Azman, cari kelas mengaji yang lain pun tak apa, tak dapat masuk kelas ni. Cari kelas mengaji yang lain, belajar. Jangan berhenti belajar ni. Okey. Mereka tidak sedar yang mereka telah melakukan syirik sebenarnya. Ini adalah kerana mereka itu jauh dari wahyu. Sebab itu, kita kena mengaji, kena baca Al-Quran hari-hari. Bila kita jauh dengan wahyu, kita jauh dengan kalimah cinta, dengan kalam-kalam cinta Allah ini, maka hati kita akan jauh. Dan siapa yang hari ini, dia dengar ayat Quran, dia rasa, Ya Allah, bestnya aku dengar ayat Quran. Ya Allah, bestnya aku dengar tafsirannya. Ya Allah, syukurnya aku dapat masuk kelas ni hari ini. Ya Allah, syukurnya aku dapat dengar ayat-ayat cinta daripada Allah. Maknanya hati dia berpegang kepada Al-Quran. Hati dia masih lagi Allah sayang. Dia masih lagi cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah. Dia sayang Allah, Allah sayang dia. Jadi ambil gambar nanti selfie. Sebab nanti kalau saya ambil gambar tu kecil-kecil. Kan nanti tak boleh nak kongsi dengan orang lain. Jangan lupa selfie. Sempat lagi pula iklan kan. Sebab nanti kalau gambar selfie, skrin tu besar kan. Tapi kalau yang bercakap nanti akan skrin besar lah. Okey, habis. Ayat 30, nanti besok kita akan sambung ayat 31 hingga 40. Jadi jangan miss kelas tadabbur ni. InsyaAllah kita usahakan hari-hari. Cuti ke tak cuti ke, kita ngaji sekejap je 30 minit. Dan lepas tu kita ada sesi PDT. Sesi PDT ni biasa kita saya plankan masuk sampai jam 8. Tapi kadang-kadang biasalah dia extend sebab kita sentiasa ada perkongsian daripada insan-insan yang hebat di luar sana tu. Bukanlah nak kata kita ni orang hebat. Tapi Allah takdirkan kita berkumpul dalam ni semuanya insan-insan hebat. Sebab saya nampak senyuman-senyuman manis di wajah semua yang berada dalam ni. Ada 100 orang dalam ni. Alhamdulillah, tabarakallah, masya-Allah. Saya bersyukur kerana dapat bercerita kebesaran Allah melalui Al-Quran dengan anda semua. Jadi saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Saya serahkan kepada Maksu untuk seterusnya. Silakan Maksu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Wow, syukur sangat sebab saya nampak muka wajah-wajah ceria pagi ni. Semua senyum sampai telinga berseri-seri. Masya Allah kan, semua muka puasa ni. Okey, siapa rasa bersyukur sharing Ustaz hari ni?
Ustaz bertadabur dengan penuh kasih sayang. Okey, boleh bagi love dekat Ustaz. Siapa rasa best? Begini, boleh bagi love tak dekat Ustaz? Bukan untuk semua je. Love ni untuk masing-masing. Okey, saya nak Untuk ambil yang gambar. lain juga. Sedia. 1, 2, 3. Okey, kejap. Buat love lagi. Teruskan. Wait. Saya petik gambar. Sabar. Buat teruskan love. 1, 2, 3. Gambar ni kecil-kecil lah. Tapi siapa yang nak gambar besar, dia kena sendirilah. Tapi kat akhirat esok ada skrin besar. Isi saya kata. Ready. 1, 2, 3. Comelnya love masing-masing. Love tu jangan hantar kat saya, hantar kat Allah. Give more love. Allah akan give more love pada hidup kita, insya-Allah. Teruskan masuk. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Nampak tak pergerakan tu, elevated emotion. Masing-masing pun nak senyum, masing-masing pun nak get ready, masing-masing pun nak cantik, masing-masing pun nak tunjuk yang terbaik dekat gambar, dekat skrin nanti kan. So, untuk masuk. Ada juga yang mesej kita ni, saya dapat mesej sekarang ni, tak dapat nak masuk. Jadi tahniah kepada yang dapat masuk. Allah pilih kita. Masya Allah.